Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Mahmud, angka giliran 20113123400107 dari kelas PISMP PI 5619 akan membentangkan inovasi digital PDP dalam pendidikan Islam. Nama inovasi yang diberikan ialah Ayuh Raya Bersama, iaitu sebuah lagu yang dihasilkan bagi tajuk Solat Sunat Hari Raya. Lagu asal daripada penyanyi Hel Husaini iaitu Bersyukur Seadanya. Nama pensyarah pembimbing Ustazah Musliha binti Ismail. Sebelum saya teruskan dengan penerangan saya pada hari ini, saya akan menunjukkan sedikit inovasi yang telah saya hasilkan. Wahai semua insan, tabir berkumandang akhir Ramadan, bersiap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai anak muridku, solatlah raya bersama semua. Pertamanya niat doa iftitah, janganlah terlupa. Baiklah, hari ini saya akan membentang beberapa perkara berdasarkan isi kandungan tersebut, iaitu yang pertama, pengenalan, rasional, penyataan masalah, objektif, skop dan limitasi, kepentingan dan impak, anggaran kos, model inovasi, cara menggunakan inovasi, maklum balas di tagging dengan star, pembuktian pencapaian inovasi dan kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu pembaharuan yang mana kaedah atau cara yang baru digunakan oleh seorang guru untuk memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Penggunaan didik hibur berasaskan nyanyian berupaya untuk meningkatkan pembelajaran dan membantu penguasaan pelajar terhadap pendidikan Islam. Selain itu, kaedah ini juga membantu pelajar untuk mengingati apa yang dipelajari. Menurut Muhammad Izzuddin Akmal 2011 dalam Ainul Husna 2016. Seterusnya, kaedah nyanyian mampu mengurangkan tingkah laku pasif murid. Peratusan tingkah laku pasif murid semakin berkurang disebabkan oleh perasaan minat yang mendalam untuk belajar dengan menggunakan kaedah nyanyian jika dibandingkan dengan kaedah konvensional, menurut Nur Farhana 2011. Yang kedua, rasional. Murid-murid berhadapan dengan masalah kesukaran mengingat fakta dan lupa dengan isi pelajaran yang dipelajari oleh mereka berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, menurut Izzuddin Akmal 2011. Selain itu, menurut Adnan Ayub 2011 dalam Fatin Syamimi 2021, salah satu kelemahan media pembelajaran berorientasikan pendekatan tradisi ialah pelajar ditekankan dengan konsep fakta ingat balik. Jika kaedah tersebut terus digunakan pada zaman murid-murid telah didedahkan dengan gadget dan teknologi maklumat, maka dikhawatiri perkembangan kognitif mereka kurang menghasilkan kesan yang positif terhadap penguasaan ilmu pengetahuan. Seterusnya, penyataan masalah. Yang pertama, murid tidak dapat menyatakan kaifiat solat sunat hari raya. Yang kedua, murid tidak dapat menyenaraikan turutan kaifiat solat sunat hari raya. Menurut Mastura 2017, keadaan menjadi lebih rumit jika pendedahan bagi sesuatu yang dipelajari dilakukan dalam suasana formal tanpa elemen keseronokan dan menarik minatnya. Seterusnya, objektif. Antara objektif bagi inovasi yang dihasilkan ialah yang pertama, murid dapat mengenal pasti kaifiat solat sunat hari raya dengan betul, dan yang kedua, murid dapat menyenaraikan kaifiat solat sunat hari raya mengikut turutan dengan betul.
Kita teruskan dengan skop dan limitasi. Skop Pendidikan Islam bidang ibadah dan limitasi murid tahun 5. Seterusnya, kepentingan dan impak. Kepentingan yang pertama, murid dapat mengenal pasti turutan kaifiat solat sunat Hari Raya dengan betul melalui lirik lagu yang dihasilkan. Kepentingan yang kedua, murid akan berasa lebih seronok dan semangat untuk belajar. Penggunaan rangsangan muzik bertujuan untuk mengubah suasana pembelajaran dan pengajaran agar lebih menarik dan pelajar boleh belajar sambil berhibur, tenang dan tidak tertekan. Menurut Hamisan Salim 2010. Impak pula yang pertama, projek yang dihasilkan iaitu lagu dapat membantu murid untuk memahami dan mengingat kaifiat solat Hari Raya dengan mudah. Yang kedua, penggunaan kaedah nyanyian mampu meningkatkan pencapaian kefahaman murid. Menurut Ainul Husna 2006. Seterusnya, anggaran kos. Antara peralatan dan sumber yang digunakan bagi menghasilkan inovasi ini adalah komputer riba, sambungan internet dan telefon pintar. Projek ini tidak memerlukan sebarang kos kerana aplikasi yang digunakan adalah secara percuma. Kita beralih pula kepada model inovasi. Model yang digunakan bagi inovasi ini adalah model kreativiti. Yang pertama, persediaan. Mengenal pasti masalah, perkara atau produk yang ingin dihasilkan. Yang kedua, imajinasi. Penjanaan idea dan sintesis idea. Yang ketiga, bahagian perkembangan. Membuat uji kaji idea atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaannya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, tindakan, pelaksanaan dan amalan berterusan. Seterusnya, cara penggunaan inovasi. Antara cara penggunaan inovasi yang pertama, murid perlu menggunakan aplikasi YouTube untuk menonton video inovasi Ayuh Raya Bersama. Yang kedua, murid perlu menekan link YouTube untuk melihat video tersebut. Yang ketiga, murid boleh menonton video tersebut secara berulang-ulang. Yang keempat, murid boleh melaraskan kelantangan audio agar dapat didengari dengan jelas. Dan yang kelima, murid boleh menyimpan atau memuat turun video tersebut dengan menekan butang save atau tekan link YouTube tersebut untuk download dengan menggunakan laman web Save from Net. Seterusnya, maklum balas yang di-tagging dan di-star. Berdasarkan maklum balas daripada saudari Nuruliana, inovasi dihasilkan iaitu lagu mampu membantu murid untuk mengingat kaifiat solat Hari Raya dengan lebih mudah. Berdasarkan maklum balas tersebut, saya telah membuat penambahbaikan dan memasukkan elemen animasi dalam video lagu tersebut untuk menarik minat murid. Selain itu, berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh saudari Salma, menambah baik dari segi objektif agar selari dengan lirik lagu yang dihasilkan. Oleh itu, saya telah menambah baik objektif dan menukar beberapa ayat agar selari dengan lagu yang dihasilkan. Seterusnya, berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh saudari Nuruliana, inovasi yang dihasilkan iaitu lagu mampu membantu murid untuk mengingat kaifiat solat Hari Raya dengan lebih mudah. Oleh itu, berdasarkan maklum balas tersebut, saya telah menambah baik sedikit bahagian dalam lirik lagu agar lebih menarik dan murid mudah untuk mengingat. Kita pergi pula kepada bahagian pembuktian pencapaian inovasi. Berdasarkan graf tersebut, ini adalah pembuktian pencapaian inovasi sebelum inovasi digunakan. Graf menunjukkan yang warna merah, bilangan murid yang gagal adalah 10 orang. Bilangan murid yang lulus adalah 12 orang
dan bilangan murid yang cemerlang adalah 5 orang daripada 27 orang. Seterusnya, berdasarkan graf tersebut, peratusan penguasaan sebelum penggunaan inovasi adalah yang gagal, bilangan murid yang gagal adalah 37%, peratusan bilangan murid yang lulus adalah 44% dan peratusan bilangan murid yang cemerlang adalah 19%. Seterusnya, mari kita lihat pula kepada pembuktian pencapaian inovasi selepas inovasi digunakan. Bilangan murid yang gagal adalah kosong, bilangan murid yang lulus adalah seramai 10 orang dan bilangan murid yang cemerlang adalah seramai 17 orang daripada 27 orang murid. Berdasarkan graf tersebut, mari kita lihat peratusan penguasaan selepas penggunaan inovasi. Bilangan murid yang gagal adalah 0%. Bilangan murid yang lulus bagi 10 orang adalah 37% dan bilangan murid yang cemerlang seramai 17 orang adalah 63%. Oleh itu, secara keseluruhannya, selepas menggunakan inovasi saya ini, pencapaian pelajar meningkat kepada 63% berbanding dengan sebelumnya hanya 19% sahaja. Kita telah sampai ke bahagian terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kreativiti dan inovasi dapat mencorakkan situasi pembelajaran yang ceria dan berkesan. Inovasi digital adalah pemangkin dalam organisasi dunia pendidikan. Penggunaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mudah dan cepat. Justru, inovasi amatlah penting bagi memudahkan persekitaran pembelajaran yang berdaya maju dan kompetitif agar dapat bersaing dalam dunia yang semakin mencabar ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.